Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang dikasihi al-fadil Ustaz Sa'arun, Ustaz Asbi, Tuan Haji Husin, sahabat-sahabat yang ada muslimin dan muslimat. Nak sebut nama tak ingat Haji? Tak ingat bang. Muslimin dan muslimat, anak-anak yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi sekali lagi. Alhamdulillah, sama alhamdulillah, kita rafakkan lagi syukur pada Allah Ta'ala. Kesempatan pagi hari ini kita teruskan lagi ibadah kita, sementara kita menunggu waktu-waktu nak berurusan dalam kehidupan kita. Banyak urusan kita hari ini, barangkali ke pasar, barangkali pada urusan keluarga bagai tuan-tuan. Tapi kita tidak pernah lupa pada urusan yang bersifat teras, bersifat utama, iaitulah berbekal pada kehidupan akhirat dengan mencari ilmu-ilmu yang sepatutnya. Pada masa yang sama, urusan kita pada keluarga dan siapa sahaja, itu adalah praktikal, itu adalah pelaksanaan pada ilmu-ilmu yang kita dapati, yang kita fahami. Maka ilmu-ilmu itu cara kerjanya adalah pada pengurusan diri kita dan tanggungan-tanggungan di bawah. Sebab itu untuk menyelesaikan dan menguruskan tanggungan-tanggungan itu, ia berhajat kepada ilmu yang benar, dan proses untuk mencari mendapat ilmu itu tidak lain tidak bukan adalah proses belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya sahaja ilmu itu adalah dengan cara belajar. Maka bagaimana kita nak belajar? Sudah tentu antaranya mendatangi tempat-tempat, pusat-pusat pembelajaran sebagaimana yang ada dalam masyarakat kita. Dan tuan-tuan, antara pusat utama adalah surau masjid lah. Itu kita kena faham sangat-sangat dalam proses mencari ilmu. Anak-anak kita di universiti, mereka belajar tentang bidang epistemologi. Epistemologi ni ialah teori tentang ilmu. Dibincangkan dalam ilmu ni, bagaimana ilmu tu didapati. Maka sudah tentu antaranya ialah pusat-pusat ilmu lah. Dan pusat ilmu yang paling utama ialah surau dan masjid. Kita selalu duk sebutkan benda tu tuan-tuan, supaya kita tidak memandang rendah ataupun tidak sampai kita terlepas pandang pada peranan surau dan masjid. Pada masa yang sama, kok ada di antara kita yang menjadi penguasa di surau dan masjid. Namanya pengurusi, namanya ahli jawatan kuasa. Maka sebagai penguasa di surau masjid, kita juga memahami apa yang sepatutnya kita lakukan. Surau masjid ini adalah pusat kepada ilmu dalam Islam. Sehingga kan kita belajar universiti yang pertama dalam dunia ni adalah berasal daripada masjid. Malah yang kedua, yang ketiga pun kan, kalaulah kita letakkan yang kedua tu Universiti Al-Azhar, juga berasal daripada masjid. Tapi ada yang kata Azhar ni universiti yang ketiga. Yang kedua Universiti Az-Zaitun. Yang pertama tu Universiti di Al-Qurawiyun di Maghribi. Jadi itu semua adalah binaan-binaan masjid. Bagaimana luar biasanya perbincangan, pengembangan ilmu di surau masjid, sehingga kan akhirnya tumbuh sebagai pusat kecemerlangan yang namanya universiti. Di situ berlaku pengembangan ilmu yang begitu kencang. Jadi apabila kita melihat kepada peranan surau masjid, maka kita akan melihat betapa pentingnya ilmu kat situ. Kenapa ilmu ni penting tuan-tuan? Kerana ia menjadi sebab penerimaan ibadah.
Ibadah yang tidak berasaskan kepada ilmu ditolak, tuan-tuan. Fa kulli apa macam mana ayat dia? Fal alimu bi ilmihi la ya'malan, bukan. Fa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap seseorang yang beramal tanpa berasaskan kepada ilmu, maka amalan dia fa'amaluhu mardu, ditolak, tuan-tuan. Fa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amalan dia mardudah, ditolak, tidak diterima oleh Allah Taala. Jadi atas dasar itulah asas-asas kepada ilmu ini perlu diselesaikan, tuan-tuan, dalam kehidupan beragama kita. Maka apatah lagi kalaulah ilmu itu atas nama ilmu Islam, lagi-lagilah penting. Yang namanya akidah, namanya syariah, yang namanya akhlak, lagi-lagilah penting. Sebab ilmu ni, tuan-tuan, dia ada dua bentuk. Asasnya kita faham ilmu ni adalah kebenaran, okey? Ilmu ni adalah kebenaran. Dia ada benda yang bukan benar, disebut sebagai informasi. Jadi kita kadang-kadang sebut berita. Jadi berita ni benar ke salah? Ma yuhtamalu ala as-sidqi wal kadhib. Berita tu adalah suatu yang barangkali betul, barangkali salah. Contoh berita, benda hak kita tahu daripada kawan-kawan kita, benda yang kita dengar daripada jiran tetangga kita, benda yang kita dapat daripada buletin utama sebagai contoh, TV, radio. Jadi berita-berita tu disebut sebagai informasi, supaya kita pandai dan faham meletakkan suatu pada tempatnya. Kita tidak tersilap dalam pengurusan benda-benda ni. Jadi bila kita dapat berita-berita tu daripada saluran-saluran pemberitaan, maka berita itu dia tidak menjadi ilmu. Sebab ilmu ni adalah kebenaran, Banji. Ilmu adalah fakta, benda hak betul. Sedangkan berita-berita tu belum tentu lagi betul. Jadi apa yang patut kita buat dengan berita hak kita dapat? Kita kena cek. Contoh, kita dapat berita berlaku tanah runtuh di Batang Kali, katakan. Melibatkan pada peringkat awal kan berita 100 orang kan. Melibatkan 100 orang. Jadi berita tu kita dapat, kita tak boleh percaya terus. Kita kena cek. Cek macam mana? Barangkali kita ada kawan kat sana. Kita kontaklah dia. Betul ke dengan cerita ada tanah runtuh dekat rumah awak ni? Betul ke? Dia kata betul sungguh. Tapi bukan 100, 92 orang dia kata. Jadi berita yang kita dengar tadi barulah jadi ilmu sesudah dicek, disahkan benda tu. Boleh faham, tuan-tuan? Tapi dalam kaedah propaganda, benda hak tak betul pun kalau diulang-ulang maka dia jadi betul. Itu kaedah propaganda, tuan-tuan. Pembohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Itu ilmu propaganda lah. Jadi itu yang pertama, tuan-tuan, informasi. Jadi informasi ni kita perlu jadi orang yang berinformasi. Kita perlu menjadi orang yang penuh dengan maklumat. Tetapi kena faham, maklumat-maklumat itu dia tidak semestinya benar. Jadi jangan percaya kemaruk, orang kata. Terutama pada musim pilihan raya lagilah, tuan-tuan. Musim maklumat-maklumat disebarkan, propaganda-propaganda disebarkan. Okay. Macam mana kita nak tahu dia jadi ilmu? Kita sebut tadi dengan kita buat pengesahan. Maka ilmu ini adalah kebenaran. Cuma kita kena faham juga, kebenaran ni ada dua bentuk, tuan-tuan. Satu bentuk kebenaran mutlak yang tidak boleh berubah-ubah. Dulu, kini dan selama-lamanya. Macam itulah kebenaran tu. Yang keduanya kebenaran sementara. Satu masa dia pernah benar, satu masa dia tidak lagi benar. Okay? Barangkali dulu betul, sekarang tak betul lah. Jadi apa yang dikatakan kebenaran mutlak? Kebenaran agama. Bila agama ajar kita kepada urusan tauhid, beriman kepada Allah, malaikat, rukun-rukun iman tu kan, maka urusan itu tidak pernah berubah-ubah. Dulu, kini dan selama-lamanya. Siap ada bukti, siap ada dalil. Sama ada dalil-dalil itu bukti-bukti yang ada pada penjuru alam ataupun bukti-bukti yang kita baca menerusi
Quran dan hadis-hadis, tuan-tuan. Maksud hadis di sini hadis yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah kebenaran mutlak. Tidak dapat tidak, kita mesti beriman. Walaupun kita tak percaya. Contoh urusan barzakh. Masih ada orang duk pertikaikan, iya ke ada alam kubur? Ada pernah siapa yang alami? Pernah ada orang boleh cerita pengalaman hidup dia. Payahlah nak cerita begitu. Tapi bukti-bukti itu dijelaskan menurut siapa? Sumber utama itulah Quran, hadis. Dan hari ni orang gunakan eksperimen kan. Rasanya macam kita pernah sebut kan. Ada satu eksperimen dia buat. Seorang tu dia bawa burung nuri, tuan-tuan. Burung nuri. Tuan-tuan perasan tak? YouTube tu. Okay, nuri putih. Nuri dia ni pandai bercakap. Sepanjang perjalanan dalam kereta, nuri dia ni berkicau, nyanyi, riang. Hinggalah dia bawa ke tanah perkuburan. Bila burung nuri dia ni masuk je tanah kubur, mula dia berubah. Mula dia macam ketakutan. Mata memandang pada bahagian bawah, bahagian tanah. Mula berceridau. Boleh tengok dalam YouTube. Dan kita faham daripada tanah kubur tu nampak macam perkuburan yang bercampur. Ada Muslim, ada bukan Muslim. Ada yang salib. Jadi nampak nuri ni macam mendengar sesuatu, telinga dia teleng-teleng pada tanah dalam keadaan ketakutan. Itu bila kita tengok eksperimen sebegitu, kita yang beriman dengan hari akhirat, percaya yakin kepada alam kubur, dan kita diberitahu oleh Nabi SAW bahawa azab kubur ini didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Illa as-saqalain, kecuali manusia dan jin. Sebab manusia dan jin ni ada tugas yang perlu diorang selesaikan, tugas beriman dan beramal dengan keimanan itu, melakukan pekerjaan sesuai dengan keimanan dia. Maka oleh kerana mereka ini adalah makhluk yang menghadapi soal jawab dan juga pembalasan di akhirat, maka Allah dindingkan telinga mereka daripada dengar benda-benda macam tu. Tapi binatang-binatang boleh dengar. Sebab tu bila kita tengok eksperimen tu, dia lagilah menetapkan iman kita, kepercayaan kita kepada apa yang dikhabarkan menerusi agama. Jadi itu adalah kebenaran mutlak, kebenaran agama. Yang kedua tadi, kebenaran sementara, kebenaran yang boleh berubah-ubah. Yang ni selain daripada kebenaran agama. Contoh, fakta-fakta yang anak-anak kita belajar di sekolah, ilmu sains, ilmu geografi, matematik, bagai tuan-tuan ni. Fakta-fakta itu satu ketika dia benar menjadi ilmu, dan satu ketika barangkali dia tidak lagi betul. Sebab ada fakta baru yang lebih kuat. Selalu kita buat contoh apa dia tuan-tuan? Dulu orang percaya bumi ini rata. Tapi abad yang ke-20, lepas daripada teropong Hubble dicipta, lepas daripada manusia sampai keluar angkasa lepas, lepas daripada ISS dibina di luar angkasa lepas, dia ambil gambar daripada luar angkasa, tuju kepada bumi, dilihat bumi ni tidak rata, bulat. Tapi sebahagian daripada ulama-ulama Arab Saudi masih pegang lagi bumi ni adalah rata, tuan-tuan. Jadi ini adalah kebenaran baru. Boleh faham kebenaran baru. Dulu yang mengatakan bumi rata tu, itu palsu ke? Itu bukan ilmu ke? Ya, dia ilmu pada zaman dia. Boleh faham tuan-tuan? Pada zaman tu. Sebelum datang penemuan baru yang lebih dominan. Jadi bila ada penemuan baru yang lebih kuat, tak boleh disangkal pada hujah, maka dia menggantikan ilmu dulu. Boleh faham tuan-tuan? Itu konsep kebenaran yang bersifat sementara. Sementara ada penemuan baru yang lebih kuat, maka dia akan menjadi ilmu. Tapi bila datang penemuan baru yang lebih kuat, maka ilmu yang lemah tadi akan digantikan dengan ilmu baru. Jadi dalam keadaan inilah kita mesti memahami sifat ilmu tadi, dan mestilah kita berusaha untuk mencari apa yang disebut sebagai kebenaran yang bersifat mutlak, kebenaran agama. Bagaimana proses itu? Prosesnya ialah dengan berguru, dengan mempelajari, mendatangi tempat-tempat pengajian. Bagailah macam mana kita nak menentukan ibadah kita sah, bagaimana kita nak memastikan akidah kita benar, terutama sekali akhir zaman ni tuan-tuan, dengan 1001
ujian yang dicipta oleh musuh-musuh kita. Macam mana kita nak memastikan akidah kita ni tidak mempunyai unsur-unsur kufur, syirik, nifak. Itu yang pertama. Yang keduanya ibadah, khususnya ibadah yang utama, ibadah solat. Apakah kita yakin solat kita tu solat Nabi, solat yang agama ajar? Okey, solat ni dia ada rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Kalau rukun qauli melibatkan bacaan fardu dalam solat, Fatihah ke, mula-mula takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga yang ketiga saya pun tak ingat, tahiyat akhir kan, yang keempat selawat atas Nabi dalam tahiyat akhir, yang kelima salam yang pertama. Jadi bacaan-bacaan tu dia mesti clear, mesti benar, mesti ikut sebagaimana agama nak. Tak mesti sampai ke telinga, kena betul dari sudut bacaan dia. Di sana ada, kita belajar ilmu tajwid, ada lahnun jali, ada lahnun khafi, ada kesalahan yang bersifat nyata, ada kesalahan yang bersifat tersembunyi yang dimaafkan. Kesalahan yang bersifat tersembunyi yang dimaafkan ketika kita membaca Quran, contohnya dengung tak berapa nak cukup. Tak, 2 harakat. Patutnya kita berderah 1 harakat saja. Ma'arid li sukun 2, 4, 6. Kita berderah sampai 12 barangkali lah kan. Jadi itu adalah kesalahan-kesalahan yang disebut kesalahan kecil, lahnun khafi, yang tidak melibatkan perubahan makna. Tapi kalau pergi kepada lahnun jali, tu lagu mana tu? Perubahan pada makna, menukar makna, tu lagu mana tu? Alhamdulillahi Rabbi, alham. Ha bukan ha, itu makna sudah berubah. Hamdu kehancuran, kemusnahan. Hamdu pujian. Okey, hak sebenar pujian. Kita perderah dengan kehancuran. Tah lagu mana? Allahu Akbar, panjang pada tempat yang tidak sepatutnya. Akbar, kalau tak silap saya, akbar itu adalah kompang. 40 tahun kita kata Allah ni kompang. 40 tahun semayang, 40 tahun duk kata Allah tu kompang. Jadi payahlah, benda-benda macam tu dia perlukan ilmu. Kalau rukun qauli kita barangkali atas sifat apa? Amar ma'ruf nahi munkar, atas sifat ihsan yang Allah Ta'ala datangkan pada hati orang-orang yang perasan kesalahan kita, maka kita diberi teguran, diberi nasihat. Cantiknya Islam, dalam masalah nasihat menasihati, dia ada adab-adab, adab menerima nasihat, adab memberi nasihat. Comel sungguh Islam ni. Okey. Yang keduanya kalau rukun fi'li, rukun yang melibatkan perbuatan, berdiri tegaknya, mesti benar pada berdiri tegak. Jangan berdiri tegak tapi nampak macam tak tegak-tegak. Itu tak betul lah. Rokok, dia mesti ada kaedah rokok 90 darjah tu kan. Jangan pula rokok tak serupa macam rokok yang Islam nak. Jadi itu rukun fi'li. Sekali lagi, kalau rukun fi'li ni kita tak betul, maka ada orang yang tolong betulkan kita dengan rahmat daripada Allah Ta'ala. Itu sebab kita diajar supaya solat tidak seorang-seorang. Solat secara berjemaah. Sebab antara hikmahnya ialah kok ada hak kita tak kena, maka diperbetulkan oleh kawan-kawan kita yang perasan. Okey. Masalahnya kalau melibatkan rukun qalbi, tu lagu mana tu? Rukun qalbi melibatkan niat, melibatkan keikhlasan dalam diri kita. Ikhlas pada niat. Dalam niat tu mesti lillahi ta'ala. Tak boleh niat ada campuran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada campuran niat bukan kerana Allah. Yang tu siapa nak tegur? Tok Imam tengok nak tegur. Tok Siak perasan nak tegur. Tak boleh. Sebab Tok Imam, Tok Siak tak nampak. Itu urusan hati. Boleh faham tuan-tuan? Sebab itu nak tak nak rukun qalbi, dia kena belajar, dia kena ngaji, kena cari jalan, cari ilmu. Macam mana kita nak betulkan niat kita? Macam mana nak hadirkan keikhlasan? Bagaimana kita nak beribadah dengan ikhlas? Sebab ikhlas tu saja yang diterima oleh Allah. Tak ikhlas, maknanya syirik. Maknanya syirik. Syirik berlaku pada niat. Dia faham
Asyirku fil qasdi. Disebut dalam istilahnya syirkul aghrad. Syirkul aghrad, syirik pada niat. Itu tuan-tuan mesti diselesaikan. Sebab itu adalah ibadah kita yang utama, yang semua kita tahu, itulah yang akan diselok mula-mula di pada mahsyar nanti. Okay? Diselok mula-mula ibadah solat. Lepas tu barulah diambil kira ibadah-ibadah lain. Kalau yang pertama sekali pun dah bermasalah, yang lain tidak diambil kira. Itu yang kita faham pada hadis Nabi SAW. Awwalu ma yuhasabu bihil yaumal qiyamah as-salah. Fa in salahat salaha sa'iru amali. Fa in fasadat fasada sa'iru amali. Boleh tuan-tuan ni sekadar kita buat sedikit peringatan sempena dengan tahun baru, kata. Padahal kita ni bukan duk ambil kira tahun baru tuan-tuan. Kita orang seorang masjid ni kita ambil perkiraan masa, bukan perkiraan tahun baru. Kita ambil perkiraan masa, dan masa itu adalah saat, minit, jam dan seterusnya. Jadi kita bukan sekadar nak memperelokkan tahun, tapi kita nak memperelokkan saat. Kerana kita hidup dalam himpunan saat. Anta majmu'atun minal ayyam. Kamu ni adalah himpunan hari-hari, manakala hari-hari itu terdiri daripada saat, minit, jam. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Boleh tuan-tuan, insya-Allah sedikit peringatan pada urusan itu. Jadi apa yang kita lakukan, kita berjihad, bermujahadah mencari tempat-tempat perbincangan sebegini. Ini adalah sebahagian daripada ikhtiar dan jihad kita untuk urusan bekalan akhirat kita, insya-Allah diterima oleh Allah Ta'ala, dan dipermudahkan pula urusan kita mencari ilmu. Dah alang-alang kita sebut begitu tuan-tuan, kita perhabiskan sikit lagi. Bila kita mempelajari ilmu, berusaha mencari ilmu ni, maka di sana ada satu perkara yang Allah Ta'ala sediakan, tapi tidak semua orang dapat. Apa dia tu? Hikmah tuan-tuan. Hikmah. Hikmah ni lagi tinggi daripada ilmu. Kalau ilmu, kita boleh cari kat mana pusat ilmu. Sebagaimana kita sebut tadilah, ada pusat yang formal, ada pusat yang tidak formal. Pesantren pondok, surau masjid itu tidak formal. Yang formal, sekolah-sekolah anak-anak kita tu, itu formal. Tapi di sana ada satu lagi yang namanya hikmah. Jadi hikmah ni kita tak boleh nak cari kat mana tuan-tuan. Ada tak surau ni belajar bab hikmah? Tak ada tuan-tuan. Sebab hikmah ni anugerah Allah. Dia anugerah Allah. Okey? Apa dia hikmah tuan-tuan? Ahli ulama kita terjemahkan hikmah ni sebagai perkataan yang tepat, perbuatan yang tepat. Al-isabatu fil fi'li wal qaul. Perkataan yang tepat, perbuatan yang tepat. Apa maksud perkataan yang tepat? Ada tak kawan-kawan kita, kalau dia bercakap, padu betul ayat dia. Memang menusuk ke hati. Tak payah dia panjang cerita duk berceramah, lenjung tuan-tuan. Tak payah. Cukup dia cakap sepatah dua je. Tapi Allahu Akbar. Kalau dia tak bercakap, kita nak dengar juga dia bercakap. Saya ni tak sedap. Kena juga Haji Ismail kita bercakap. Nak dengar juga Haji Ismail bercakap. Sekali Haji Ismail bercakap, tu dia. Tu kami tunggu tadi. Betul lah tu Abang Haji. Abang Haji dia sebut ni, baru kita nampak apa yang patut kita kena buat. Begitulah tuan-tuan. Jadi ini jenis orang yang Allah Ta'ala beri anugerah pada orang ni. Menurut siapa? Percakapan yang padu, yang tepat, dan perbuatan yang tepat. Perbuatan yang tepat. Ini mahal tuan-tuan. Disebut dalam Quran, yu'til hikmata man yasha. Dialah Allah yang memberikan hikmah pada siapa yang dia nak. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang mendapat hikmah, dia dapat kebaikan yang cukup banyak. Kebaikan yang cukup banyak. Jadi ayat ni menyebut dia beri kepada siapa yang dia nak. Siapa dia tu? Allah Ta'ala. Maka di sini kita faham, nak dapat hikmah, kita kena minta pada Allah Ta'ala. Dia beri. Lagu mana kita nak
suruh Allah beri pada kita. Macam tuan-tuan lah, nak saya punya duit. Macam mana tuan-tuan nak dapat duit saya? Macam mana tu? Kita dengan Allah Ta'ala. Macam mana kita nak dapat pemberian Allah? Sudah tentu kita kena jadi orang yang Allah Ta'ala sayang, kasih. Jadi ahlillah, jadi ibadur rahman. Boleh faham tuan-tuan? Sebab tu ketika kita dalam proses mencari ilmu, adab jaga. Adab jaga. Sebab tu Islam cukup mementingkan adab. Kenapa? Sebab menerusi adab itulah kebarangkalian besar. Kita mendapat apa yang disebut sebagai hikmah. Boleh faham tuan-tuan ni? Hikmah ni belajar sikit dapat banyak. Belajar sikit dapat banyak. Mudah-mudahan tuan-tuan perkara-perkara ni kita sebut supaya kita buat satu-satu benda-benda yang baik ini secara yang terbaik. Sebab Islam ni tak serupa dengan lain-lain tuan-tuan Islam tujuannya terlalu murni. Dia punya asasnya ialah la ilaha illallah. Kita sambung tuan-tuan pada bacaan kitab kita, muka surat 79. Masih lagi kita melihat hadis berkenaan dengan cerita neraka yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum ini kita dah lihat kepada pintu-pintu neraka, bermula pintu yang paling bawah, iaitu pintu neraka Hawiyah, disediakan kepada orang-orang munafik dan juga orang-orang yang kafir kepada Allah sesudah berlaku peristiwa hidangan dari langit pada zaman Nabi Isa alaihissalam, serta disediakan juga kepada keluarga Fir'aun laknatullahi alaih. Pintu kedua ialah orang-orang musyrikin yang bernama Jahim, neraka Jahim. Pintu yang ketiga adalah orang-orang Sabi'in bernama Sakar. Cuma kita tambah lagi tuan-tuan, sebagaimana yang disebut dalam surah Mudassir, dalam neraka Sakar itu adanya orang-orang yang tak semayang tuan-tuan kediaman orang-orang tak semayang. Ma salakakum fi Sakar, apa sebab kamu duduk dalam neraka Sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Clear ayat ni tuan-tuan. Ini bukan ayat mutasyabihat ini ayat muhkamat jelas. Kami tak semayang. Yang keduanya, kami tak peduli pada urusan kebajikan orang-orang susah. Walam nakun nut'imul miskin, tak beri makan kepada orang-orang miskin. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami banyak perabi masa pada kerja-kerja sia-sia. Nakhudu ma'al khaidin ni kami mempersiakan masa bersama dengan orang-orang yang mempersiakan masa. Tuan-tuan buat kerja tak faedah. Yang keempat, tidak beriman kepada hari kiamat sehinggalah datang saat kematian. Datang, maka bila saat kematian itu berlaku, barulah apa yang disebut menerusi agama itu diyakini, tapi sudah terlambat. Itu sifat mereka yang dibenam dalam neraka Sakar, sebagaimana yang disebut dalam surah Mudassir. Kemudian neraka yang kelima, yang ni kita sambung kan, neraka yang keempat daripada bawah. Pintu keempat, tempat iblis dan pengikutnya dari kaum Majusi bernama Lazar. Itu pintu yang keempat tuan-tuan, daripada bawah. Iblis dan koncu-koncunya, daripada kumpulan penyembah api Majusi. Iblis ni kita semua tahu tuan-tuan, dia adalah ketua kepada syaitan. Dia adalah Abul Jal, bapa kepada jin. Bapa kepada jin, bersumberkan api kejadiannya tuan-tuan. Dan kita tahu bahawa iblis ini tak mati-mati sehinggalah hari kiamat berlaku tuan-tuan. Maknanya apa? Maknanya sekarang ni iblis yang sedang kita hadapi adalah iblis yang sama, yang berlaku sejak daripada zaman Nabi Adam AS lagi tuan-tuan. Zaman Nabi Adam lagi. Iblis yang sama. Maknanya kalaulah iblis yang ada pada zaman Adam tu kita tahu kisah-kisah kejahatan dia dan kejayaan pada operasi keiblisan dia, maka itulah iblis yang sedang kita hadapi sekarang. Maknanya apa tuan-tuan? Kita menghadapi gerombolan musuh kita yang terlalu banyak pengalaman dan bakat dia. Bakat iblis. Bayangkan iblis tu sampai ke tahap dia boleh jadikan Adam dan Hawa
terlucuk kain baju. Boleh faham tuan-tuan? Kita baca dalam surah Al-Baqarah macam mana Allah lucukkan pakaian Adam dan Hawa akibat daripada penipuan ataupun kita kata apa? Kecek. Orang kata kecek apa ni? Pujuk rayu daripada iblis syaitan, tuan-tuan. Daripada iblis. Bayangkan, kuatnya iblis ni sampai dia mengecek, dia menipu Adam dan Hawa, akhirnya pakaian kehormatan Adam dan Hawa pun sampai terlucuk. Itu macam mana, tuan-tuan? Kalau saya boleh buat tuan-tuan sampai terlondeh pakaian, power tak saya, tuan-tuan? Power lah. Power kat mana tu? Mandrum kita kata. Ada ilmu sihir. Saya tenung pada tuan-tuan sampai terlondeh. Oi, power saya, sihir saya. Dan itulah gambaran tentang kuatnya sihir yang ada pada iblis syaitan. Boleh faham, tuan-tuan ni? Itu dia. Kalau kita nak sebutlah tentang keadaan musuh yang sedang dialami sekarang. Maka siapa yang mengikut iblis, koncu-koncunya duduk dalam neraka yang keempat daripada bawah, lazar. Itu yang kita baca dalam surah Ibrahim, tuan-tuan. Apabila sahaja dah diselesaikan setiap orang pada tempat kediaman masing-masing di padang mahsyar. Yang ni ahli syurga, ni ahli neraka, semua dah diketahui. Waktu tu apa yang berlaku, tuan-tuan? Iblis bangun untuk bagi public speaking, tuan-tuan. Bagi ceramah perdana. Kita kata ceramah penutup lah di padang mahsyar. Kan? Dia bagi ceramah perdana. Apa yang dia sebut, tuan-tuan? Dalam surah Ibrahim tu dia sebut. Waqala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Hei kamu semua, Allah dah bagi janji awal-awal lagi pada kamu semua. Dan janji Allah itu benar. Tapi pada masa yang sama, aku juga berjanji. Tapi janji aku tak betul. Apa masalah kamu? Kamu percaya pada aku. Kamu tolak Allah Ta'ala. Sedangkan aku ni siapa? Iblis. Dalam Quran ada 88 kali perkataan syaitan Allah Ta'ala ulang. Dalam banyak keadaan syaitan tu merujuk pada iblis. Tuan-tuan, 88 kali. Seriusnya Allah nak suruh kita tahu pujuk rayu, gelecek, penipuan iblis syaitan ni, tuan-tuan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah kami buat perjanjian bahawa kamu ni jangan sembah setan, wahai anak cucu Nabi Adam. Kenapa? Kerana dia adalah musuh kamu yang nyata sangat-sangat. Innahu, sesungguhnya dia, lakum, bagi kamu, aduun, musuh, mubin, yang cukup nyata. Ani'buduni, macam mana? Macam mana ayat lepas tu? Ayat 61 surah Yasin. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Sebaliknya kamu semua wahai anak Adam, sembah aku. Itu adalah jalan yang benar, jalan yang lurus, yang menyelamatkan kamu pada kehidupan akhirat sebenar nanti. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Sesungguhnya iblis setan ni sudah menunjukkan kejayaan dia. Apa kejayaan dia? Adalla minkum jibillan katsira. Telah menyesatkan dari kalangan kamu ni ramainya kumpulan-kumpulan puak-puak. Berjaya disesatkan. Itu rekod iblis, rekod syaitan. Tapi nampak macam mana? Kita terlalu banyak agenda hidup, terlalu sibuk sampai kita tak sempat nak tilik satu jenis makhluk yang Allah Ta'ala hantar dan takdirkan kita sebagai ujian besar pada kita. Sebab apa kita tak perasan benda tu? Banyak keadaan kita tak perasan. Sebab benda tu tak nampak. Lepas tu, tuan-tuan, saya rumuskan ada 3 perkara penting. Saya rasa macam pernah kita sebut. Saya tak ingat, tuan-tuan. Sama ada sebut tidak, rasa macam pernah. Ada 3 perkara penting yang kita nak sebut, kita nak ingat-ingatkan pada iblis setan ni, tuan-tuan. Yang pertama sekali, dia tak pernah berhenti rehat untuk merosakkan kita. Itu yang pertama. Saya guna perkataan 25 jam. Dia cari jalan nak menjatuhkan kita, merosakkan kita, dan kejayaan dia yang paling utama, kalau dia berjaya memusnahkan negeri akhirat kita. Boleh faham, tuan-tuan?
negeri akhirat. Kalaulah scam dia ni, sama ada dia dan kuncu-kuncu dia, setan-setan manusia ni tuan-tuan, sampai ke tahap merosakkan kehidupan dunia kita, yang tu pun kita boleh rasa dan kita boleh lihat macam mana kerugian yang dialami oleh orang-orang yang berjaya digelincirkan oleh setan ini, sehingga rugi pada dunia. Rugi pada dunia ni apa tuan-tuan? Antaranya orang yang ditipu, wang ringgit, harta benda, termasuk maruah diri. Ada jenis orang yang berjaya digeletek, digelincirkan sampai begitu sekali. Melibatkan kepentingan dunia dia habis. Harta benda, jawatan kedudukan, termasuk maruah diri. Saya pernah tahu seorang muslimat yang membesar daripada satu keluarga yang cukup menjaga adab pergaulan. Mak ayah dia orang kampung, daripada kecil lagi dia ajar, dia didik anak dia ni dengan adab-adab Islam. Diberikan ilmu agama yang sewajarnya, diberikan kepada anak ni, anak gadis. Akhirnya anak gadis ni membesar dan juga akhirnya mendapat kerja sebagai guru. Tak silap saya bertugas di Melaka. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan? Allah uji dia tuan-tuan. Dia dihimpit oleh setan manusia ni. Akhirnya berjaya ditipu tuan-tuan sampai tergadai maruah diri. Bayangkan, dalam keadaan dia membesar dalam keluarga, dalam persekitaran yang menjaga halal haram, dosa pahala, hukum hakam, tiba-tiba berlaku kegelinciran itu tuan-tuan. Di satu tempat yang asing. Melaka bukan tempat dia. Dia daripada pantai timur tuan-tuan. Tapi itulah dia takdir pada diri dia tuan-tuan. Dan kita jangan pula menyalahkan takdir pada urusan ni tuan-tuan. Kita kena faham pula. Pada urusan takdir ni ada apa yang disebut sebagai usaha dan ikhtiar kat situ tuan-tuan. Jadi kita boleh faham betapa rugi dan betapa sedihnya masa depan pada perempuan ini. Macam mana dia nak menghadapi masa depan dia. Tapi apa yang kita bincang ini hanyalah melibatkan kemusnahan kehidupan dunia. Kehidupan dunia. Maka kalau orang tu mendapat ilmu yang benar, mendapat didikan yang tepat, maka dia bangkit balik membina kehidupan dia. Orang kata life must goes on, orang kata kan, kehidupan mesti diteruskan. Maka kalaulah kawan dia tu baik, maka dengan bantuan kawan dia, dia boleh bina balik keyakinan dia untuk menghadapi masa depan dia masih lagi berbaki sebelum dia mati. Ini nak cerita tentang kemusnahan kehidupan dunia yang sebenarnya masih lagi boleh dibaiki. Tapi kalaulah melibatkan kemusnahan akhirat tu lagu mana? Bangun-bangun pada kehidupan akhirat, memandang negeri akhirat di depan, habis terbakar hangus. Terbakar hangus. Kenapa terbakar hangus? Rupa-rupanya dalam kehidupan dunia dulu, berjaya digelincirkan oleh iblis dan kuncu-kuncunya, menyebabkan rosak akidah. Boleh faham tuan-tuan? Ajaran-ajaran sesat yang merata tempat. Saya tak pasti kita pernah sharing tak lagi tuan-tuan. Pelajar saya, seorang alumni Unicel tuan-tuan, dia ni banyak ambil subjek dengan saya, dan dia masih berhubung dengan saya selepas dia keluar daripada Unicel. Pelajar daripada Terengganu, satu negeri dengan saya tuan-tuan. Satu Ramadan tu, dia telefon saya, kemudian duk tanya, "Ustaz, ada ke puasa batin?" Dia kata. Puasa batin ni ada ke tidak? Kita bila dengar macam tu, kita boleh agak dah. Puasa batin, tak ada puasa batin ni. Kalau ada orang kata dia boleh buat puasa batin, suruh dia makan secara batin. Apa maksud makan batin? Pagi-pagi nak sarapan, pakai niat je lah. Pasal puasa batin ni, puasa niat ni, jadi kalau ada jumpa orang macam tu, suruh dia pagi esok, dia lapar perut, nak makan nasi, suruh dia pakai niat je. Dan kalau dia makan, lepas tu nak berak, suruh dia niat je berak tu. Tak payah masuk tandas. Kita pun sebut pada anak pelajar kita ni, Masya Allah, bila dengar macam tu, dia macam tersentak tuan-tuan. Macam serkuk atas kepala ni dia angkat. Ustaz, dia kata, kemudian dia cerita apa yang berlaku. Rupa-rupanya keluarga dia dipukau oleh kuncu ni, kuncu iblis syaitan ni tuan-tuan.
6 tahun namanya duduk dalam perangkap pukau. 6 tahun. Sampai ke kemuncak kepada pukau ni, mak ayah dia bercerai. Dia keluarga bukan calang-calang. Keluarga mak ayah dia pencen guru, dua-dua orang. Mak guru, ayah pun guru, tuan-tuan, dua-dua orang. Kemudian keluarga yang cukup stabil dari sudut kewangan, kehidupan. Tapi kesilapannya, nak jadi cerita, makcik dia satu ketika perkenalkan hamba Allah ni kepada keluarga dia. Maka saat itulah bermula, tuan-tuan. Hamba Allah ni minta peluang untuk mengajar agama di rumah dia. Setiap Khamis malam Jumaat. Dia ajar agama. Ajar ilmu apa? Ilmu kebatinan, tuan-tuan. Ini aliran kebatinan, tuan-tuan. Jadi itulah yang berlaku sehingga akhirnya keluarga dia ni kena pukau. Kemuncaknya mak ayah dia bercerai. Sesudah berkahwin, hidup bersama puluhan tahun. Bayangkan dua-dua tu dah pencen dah. Umur 60 tahun lebih. Hujung pencen, hujung 60 tahun tu bercerai. Nak cerita teruk tak teruk, tuan-tuan, perkara ni. Dan adik abang dia, kakak dan abang dia, sampai ke tahap setiap bulan bagi gaji dia kepada hamba Allah ni. Seorang tu pegawai bomba, seorang tu nurse, seorang tu guru. Bagi setiap bulan, tuan-tuan. Jadi tabung bank pada hamba Allah ni. Yang waktu dia datang hari-hari pertama dalam keadaan selekeh orang kampung, pakai slipper, seret sok-sok, akhirnya ada syarikat. Ada lori untuk urusan syarikat dia. Dari mana datang duit tu? Daripada bank-bank tadi. Nak cerita pengaruh kuat setan yang sampai ke tara tu, tuan-tuan. Melalui sentuhan, melalui bisikan, melalui ludahan, macam-macam. Kerja buat setan. Itu yang berlaku. Dan bila saja kita beritahu apa yang berlaku ni, dan dia pun sebenarnya dia kena juga, tapi tak kuat. Kesan pukau tu tak kuat pada dia. Bayangkan 6 tahun perkara tu berlaku dengan keluarga dia. Waktu dia belajar di Unisel 3 tahun. Waktu tu dia duduk dalam pengaruh pukau tu. Dia cerita pada saya kalau dia nak keluar pergi mana-mana, waktu duduk di Kuala Selangor ni, dia nak pergi ke Ijuk ke, nak pergi ke Pantai Berjuntai ke, dia telefon hamba Allah tu, minta izin. Macam dia buat macam suami dia. Budak ni comel tu lah, comel budak ni. Dia buat macam, yalah, mak bapak minta izin. Padahal kawan tu duduk di Terengganu tu, tuan-tuan. Itu nak cerita penangan iblis setan termasuk pukau. Sebab tu Nabi SAW ajar pada kita antara benda yang kita kena elakkan ialah Dajjal. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa Dajjal ni perlu dielak? Sebab mempunyai kuasa sihir, tuan-tuan. Kuasa pukau. Kita dah sebut tentang ajaran Ayah Ping tu kan? Ayah Ping. Kalau ikut cerita Doktor lupa pula nama dia. Dr. Basri Ibrahim Profesor Dr. Ibrahim Basri Ibrahim, dia cerita macam mana ustaz dia pergi dialog dengan Ayah Pin, akhirnya kena pukau, kena sihir kan. Saya pernah kita sebut kan. Ustaz Yahya dengan isteri dia, Ustazah Kamariah. Dua-dua graduan daripada Universiti Al-Azhar, Mesir. Mereka rasa ada tanggungjawab untuk membetulkan kesalahan atau kesesatan yang berlaku dalam masyarakat ni. Lantas mereka usahakan untuk berdialog, berhujah dengan Ayah Pin, tuan-tuan. Dan Ayah Pin ni nak hujah apa dengan dia? Sekejap je terkelu kawan tu. Tak ada hujah nak jawab, tuan-tuan. Ayah Pin ni. Tapi lepas tu apa yang berlaku? Dihidangkan makanan. Dihidangkan air kopi, tuan-tuan. Lepas minum benda tu, jadi pelik pemikiran dia orang ni. Akhirnya dua-dua ni menjadi pengikut utama Ayah Pin. Sampai hari ni Ustazah Kamariah tu masih hidup lagi. Tapi memohon daripada Jabatan Agama Islam Terengganu untuk menukar agama. Tukar agama daripada Islam. Tak ada tudung pada kepala dia. Boleh tengoklah dalam YouTube ada. Dan suaminya Ustaz Yahya ni, waktu meninggal dia, nak diusahakan jenazahnya ditanam di perkuburan orang kampung. Tapi orang kampung tak benarkan, tuan-tuan. Tak dibenarkan. Akhirnya ditanam di perkuburan Kerajaan Langit dalam kawasan Ayah Pin tu lah. Itu nak cerita kesudahan dia. Dan Ustazah Kamariah ni masih hidup lagi, tuan-tuan. Tapi tengoklah.
Macam mana apa jadi? Nak cerita sihir. Dahsyatnya sihir. Pada malam nak dirobohkan perkampungan kerajaan langit tu, Jabatan Agama Islam tuan-tuan dengan perintah pada mahkamah lah. Mereka nak robohkan kerajaan langit ni. Tapi tidak mudah lah nak buat benda tu. Kenderaan yang bawa mereka bertolak daripada Kuala Terengganu nak pergi ke Kuala Besut je tuan-tuan. Tapi macam-macam cerita. Tak jumpa jalan lah, enjin matilah, macam-macam tuan-tuan. Ini nak cerita sihir yang ada sekali dalam operasi iblis dan kuncu-kuncunya. Boleh faham tuan-tuan Tadasur ni lah. Bila kita mempelajari benda-benda macam ni, kita sentiasa rasa perlukan perlindungan dan bantuan daripada Allah Ta'ala. Yang kedua pada iblis syaitan ni tuan-tuan, mereka ni Allah izinkan mereka jadi kita. Jadi kita. Apa masuk boleh jadi kita? Boleh masuk dalam tubuh badan kita dan menguasai kita daripada dalam. Akhirnya, dalam keadaan kita tidak sedar, kita sudah berjaya dijajah oleh iblis syaitan. Maka apa jadi ketika kita dijajah? Maka segala perbuatan kita adalah perbuatan yang datang daripada arahan iblis, arahan syaitan. Mata memandang, telinga mendengar, lidah bercakap, tangan bergerak, kaki melangkah. Itu semua datang daripada arahan jantung ataupun otak yang sudah dikuasai oleh iblis dan syaitan. Boleh faham tuan-tuan? Akhirnya muncul watak manusia yang kita sebut kena rasuk syaitan dah dia ni. Betul lah tu, kena rasuk syaitan. Ada jenis manusia yang kita kata kena rasuk syaitan. Pasal apa? Mak sendiri disembelihnya. Mak sendiri apa yang berlaku pada pesara guru di Melaka kan. Dah bercerita pada kawan-kawan dia minggu depan nak pergi umrah. Tahu-tahu tengah hari tu tergolek dalam rumah mati. Kena sembelihkan anak. Anak sembelih tuan-tuan. Pasal apa? Laporan berita sebut anak dia mendengar bisikan mak dia ni ketua syaitan. Head of evil tuan-tuan. Ni ketua syaitan. Tu dia. Ini nak cerita bagaimana dahsyatnya syaitan ni. Dia tak main depan. Dia main ikut dalam diri kita sampai begitu. Sehingga kan dalam urusan kehidupan Nabi SAW sendiri, antara musuh yang dihadapi oleh iblis yang masuk dalam mesyuarat untuk menentukan apa yang patut dibuat pada Nabi SAW. Kita baca sirah Nabi SAW. Dalam perang Badar, kelibat iblis beri nasihat kepada Abu Jahal. Itu semua kita baca dalam sirah. Cerita bagaimana kehidupan kita dengan iblis ni jaga-jaga, jangan dibuat mudah. Yang ketiga, kita sebut kita dengan iblis syaitan ni payah kita nak lawan dia. Kenapa payah? Sebab dia guna taktik perang gerila waktu perang kita. Waktu serang kita diguna taktik perang gerila. Apa maksud perang gerila? Tembak lari, tembak lari. Serang sembunyi, serang sembunyi. Hit and run, tuan-tuan. Itu taktik perang gerila. Kita faham, taktik perang gerila ni tuan-tuan, kuasa tentera hak paling kuat di dunia pun tak boleh nak lawan dengan taktik perang gerila. Siapa dia tuan-tuan? Amerika tu kan? Amerika yang dikatakan kuasa yang tidak terkalah secara teori. Profesor Dr. Chandra Muzaffar daripada UM. Ketika dia bertugas di UM dululah. Dia bentang kertas kerja. Dia dedahkan macam mana kuatnya mereka syarikat secara teori. 14 buah kuasa tentera yang paling kuat di dunia bila bergabung nak berlawan dengan Amerika, tetap Amerika menang secara teori. Dia ada 80 pengkalan tentera seluruh dunia yang boleh diubah menjadi pusat operasi tentera. Dan yang paling menakutkan, dia mempunyai simpanan senjata nuklear yang tidak diketahui berapa tuan-tuan. Tidak diketahui. Sedangkan kuasa nuklear mempunyai keupayaan kemusnahan yang lagi dahsyat daripada bom atom sebagaimana yang kita nampak pada peristiwa Hiroshima dan Nagasaki. Ini Amerika, sebab tu dia sombong. Dia gedebel, dia sombong, dia jadi abang Fadil tuan-tuan. Waktu dia nak tangkap General Noriga daripada Panama, selama je dia hantar komando dia, ni tentera kita, ada abang tentera kita kan, hantar helikopter tuan-tuan,
landing atas istana presiden waktu malam, turun komando, cekup kawan tu tengah tidur, bawa naik atas, bawa lagi ke mereka. Selama je. Padahal kawan tu presiden. Kawan tu ada rakyat, ada kedaulatan, ada negara, ada sempadan. Tapi apa dia peduli? Ini Abang Long, tuan-tuan. Waktu dia nak serang Afghanistan 2001 dulu. Dia hantar pegawai bawahan dia kontak dengan Presiden Pakistan, General Pervez Musharraf. Musharraf ni adalah General Empat Paku. Dia bukan pegawai takbir. Naik jadi presiden. Dia adalah tentera, General tentera. Tapi diuguknya Pakistan, tuan-tuan. Jangan buat apa-apa tindakan. Kami nak serang Afghanistan. Jangan tahan. Kalau tahan, kamu hadapi serangan daripada kami. Ini didedahkan oleh Pervez Musharraf ketika pertemuan dengan negara-negara Islam yang lain. Sebab orang pertikaikan apa yang Pakistan buat untuk melindungi sahabat Afghanistan daripada serangan Amerika pada peristiwa 2001. Kerana kononnya Afghanistan menyimpan arkitek serangan WTC tu kan, peristiwa September 11 tu, 11 September, yang dikatakan direncanakan oleh Osama bin Laden. Maka Osama disembunyikan oleh kerajaan Taliban Afghanistan. Itu tuduhan, tuan-tuan. Jadi diuguknya Pakistan. Kenapa Pakistan? Kerana Pakistan adalah negara umat Islam yang paling kuat. Negara yang mempunyai satu-satunya negara umat Islam yang mempunyai kuasa nuklear. Tapi diugut. Ini nak cerita sombongnya Amerika. Tapi kesombongan Amerika, dia tak boleh nak mengalahkan Viet Cong di Vietnam. 1955 hingga 1975, 20 tahun berusaha untuk menghancurkan Viet Cong. Kalah akhir sekali, keluar daripada Vietnam. Menanggung kemaluan yang cukup dahsyat, tuan-tuan. Malu orang cerita tentang pengecutnya mereka keluar daripada Vietnam dalam keadaan menanggung kekalahan tadi. Sebab apa? Apakah kekuatan Viet Cong? Mereka ada senjata pembunuh yang lagi hebat? Ya, iaitulah taktik perang gerila. Boleh faham, tuan-tuan? Mereka menggunakan taktik serang, lari, serang, sembunyi. Dan itulah juga yang digunakan oleh Mujahidin Afghanistan. Sesudah 20 tahun diusahakan untuk dihancurkan Mujahidin Afghanistan. 2001. Akhirnya 2021 mereka keluar daripada Afghanistan dalam keadaan menanggung malu. Sampai keluar tu, cicik-cicik kita kata, sampai kelengkapan perang pun tak dibawa sekali, tuan-tuan. Macam-macam ditinggalkan ketika itu. Apa kejayaan Mujahidin Afghanistan? Menggunakan taktik perang gerila. Perang gerila. Walau mereka, tuan-tuan, tengoklah dari sudut pakaian. Selipar Jepun je, tuan-tuan, banding dengan tentera Amerika. Wah, dia punya uniform dia. Siap dengan senjata, pandangan. Waktu malam sekali. Dengan laser macam-macam, tuan-tuan. Lawan dengan Mujahidin hak seluar baju pun kain je duk belik, tuan-tuan, tubuh ni. Tapi itulah dia keberkesanan taktik perang gerila. Dan Nabi sendiri pernah menghadapi serangan gerila ni dalam perang Hunain. Perang Hunain. Waktu tu Nabi dan umat Islam memiliki jumlah yang cukup ramai. Wa yauma Hunain iz a'jabatkum kasratukum. Ingat pada peristiwa perang Hunain, ketika kamu rasa syok, kamu orang-orang Islam rasa kamu ni syok pasal jumlah kamu ramai. 12,000 orang. 12,000 orang. 10,000 daripada Madinah, 2,000 daripada tentera-tentera mu'alaf, tentera-tentera Islam yang baru 3 minggu masuk Islam selepas daripada pembukaan kota Mekah. Tapi apa yang berlaku? Mereka dihendak menerusi batu-batu daripada celah-celah gunung sampai pecah pertahanan umat Islam. Sehingga kan Nabi SAW ketika itu berada dalam keadaan yang cukup genting dan kritikal, sebab sahabat-sahabat yang ada dengan Nabi hanya beberapa kerat sahaja ketika itu. Ini nak cerita taktik gerila. Maka inilah dia taktik yang digunakan oleh iblis terhadap kita. Boleh faham, tuan-tuan? Apa yang kita nak baca? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan waswas yang dibisikkan oleh Al-Khannas. Siapa dia Al-Khannas? Jenis setan hak bila kita lupa, dia datang. Bila kita ingat, dia lari. Zak, 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 zak. Itu, tuan-tuan, gerila punya
perang. Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Dia dan puak-puak dia tengok kamu pada masa yang sama, kamu tak nampak dia dan puak-puak dia. Senang tak nak menembak balik pada musuh yang menembak kita secara curi-curi? Payahlah tuan-tuan. Tapi itulah Allah izinkan berlaku pada setan iblis terhadap kita. Boleh faham tuan-tuan? Tapi dalam keadaan begitu pun manusia tak sedar dan tak faham pun bagaimana sengitnya serangan yang Allah takdirkan berlaku kepada kehidupan kita. Dan kita sebut tadi, kita duk bimbang sangat-sangat kalaulah serangan itu berjaya merosakkan agama kita. Itu yang kita bimbang. Kerana dengan rosaknya agama menyebabkan negeri akhirat kita terbakar hangus. Itu yang kita duk bimbang. Okey. Jadi bila kita bincang tentang neraka, ingat antara penyesalan manusia di mahsyar dan seterusnya dalam neraka ialah mengingatkan betapa mereka tidak berhati-hati terhadap gangguan dan serangan iblis setan. Pada neraka yang keempat tadi kan, pintu kelima orang Yahudi bernama Hutamah. Pintu keenam tempat orang-orang Nasara, Kristian bernama Sa'in. Ada masa lagi ke kita ni tuan-tuan? 9.40 dah ni. 9.38. Boleh ke ni? 2-3 minit Biasa 9. Abang Haji boleh, saya awak kena bercakap. Gurau aja. Pintu kelima Yahudi, pintu keenam Kristian. Yahudi Kristian ni satu lagi tuan-tuan, musuh yang Allah Ta'ala takdirkan pada kehidupan kita dan datang dari jenis yang sama macam kita. Tapi mereka ni adalah Yahudi, mereka adalah Kristian, Nasrani. Dahsyat dan sengitnya penentangan mereka terhadap kita sehingga kan Allah ajar kita untuk sebut benda ni setiap hari 17 kali. Kita ulang dalam solat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kamu murkai, iaitulah Yahudi dan kumpulan yang sesat, iaitulah Nasrani. Itu dijelaskan oleh alim ulama tentang pengertian al-maghdub dan juga ad-dallin. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya dua kumpulan ini terlalu sengit penentangan dan bahaya mereka kepada kita. Kalau tidak, takkanlah Allah masukkan sekali dalam doa penting yang kita nak baca setiap masa, iaitulah doa pada surah Fatihah tadi. Boleh faham tuan-tuan? Maka bila kita teliti pada perjalanan kehidupan dunia ini, sepanjang zaman memang betul mereka ini tidak pernah berehat daripada mencari jalan menjatuhkan Islam dan menyesatkan kita. Sebiji macam peranan iblis setan. Sebiji macam peranan iblis setan. Pada masa Nabi SAW dulu, tuan-tuan, kita lihat bagaimana serangan yang disusun oleh Yahudi dan Nasrani. Saya ingat ada satu riwayat hadis yang menceritakan kisah Safiyah binti Huyai, salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Yahudi. Tak silap saya Yahudi Nadir tuan-tuan. Bapaknya Huyai adalah ketua Yahudi. Tak silap saya Yahudi Nadir. Okey, ketua Yahudi. Dia cerita macam mana apabila diketahui Nabi SAW ni sampai ke Madinah, iaitulah seorang pemuda umur 40, waktu tu 53 tahun lah, yang mendakwa dia ni adalah Rasulullah dan dia bawa ajaran tauhid. Maka apa yang berlaku di kalangan masyarakat Yahudi? Gempa. Komuniti Yahudi gempa. Sebab kita tahu dalam sejarah tuan-tuan, dalam sirah Nabi, Yahudi ni terlebih faham tentang Rasul terakhir berbanding dengan orang-orang lain. Dan mereka sendiri sedang menunggu kedatangan Rasul terakhir. Cuma apabila yang datang itu Rasul dari keturunan Arab, keturunan Nabi Ismail, maka mereka
fed up. Mereka kita kata kecewa. Kenapa? Sebab Nabi Ismail bukan keturunan mereka. Mereka datang daripada keturunan Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail. Akhirnya apa yang berlaku? Mereka menjadi penentang utama kepada Rasul terakhir. Ini yang kita kata perangai Yahudi ni. Patutnya mereka lah yang bantu Nabi terakhir, bersama dengan Nabi terakhir. Tapi tak. Yang berlaku ialah oleh kerana Nabi terakhir itu bukan mereka, bukan dari keturunan mereka, mereka lawan. Mereka usaha untuk jatuhkan. Itu perangai Yahudi, tuan-tuan. Boleh faham, tuan-tuan? Ini dia yang berlaku. Maka Safiah dicerita apa yang berlaku, tuan-tuan. Di pagi hari dia dengar bapa dia berbisik dengan pakcik dia, iaitulah adik pada bapa dia ni. Dia kata, betul ke? Abang yakin ke yang pemuda tadi Nabi? Aku yakin. Betul sungguh, dia tu Nabi terakhir. Dan itulah Nabi yang ditunggu-tunggu. Dari sudut rupa paras dia, dari sudut percakapan dia, mesej yang dia sampaikan, aku yakin dia benar-benar Nabi. Kemudian adik ni dia kata, kalau macam tu bang, kita kena ikutlah dia. Dia Nabi. Tak mau. Kita akan lawan dia. Aku akan pastikan sampai ke mati aku akan lawan dia. Ini riwayat yang disampaikan oleh Safiah. Tuan-tuan. Adik dia kata, kalau dia Nabi betul, kita lawan tak boleh. Kita akan kalah. Tapi abang dia tetap dengan tekad dia akan menentang sampai mati. Menentang siapa? Menentang Nabi terakhir. Akhirnya berlaku peperangan. Saya tak ingat peperangan apa, tuan-tuan. Dan ayah kepada Safiah ni meninggal, terbunuh dalam perang tu. Itulah Huyai tadi. Dan dalam peperangan itu Safiah ditawan bersama dengan keluarga yang lain. Dan akhirnya diselamatkan oleh Nabi SAW. Dan dihantar lamaran kepada Safiah ini untuk diperisterikan oleh Nabi SAW. Antara hikmahnya ialah untuk meredakan penentangan Yahudi terhadap umat Islam lah ketika itu. Untuk melembutkan hati kumpulan Bani Nadir ni, kalau tak silap saya Bani Nadir, tuan-tuan, untuk menerima Islam. Itu antara hikmah perkahwinan dengan Safiah. Tapi kita nak ambil pengajarannya, perangai Yahudi. Walaupun mereka tahu itu adalah kebenaran, tapi kalaulah bukan kumpulan mereka, mereka tidak setuju kat situ, maka mereka akan lawan. Itu dia, tuan-tuan. Dan dalam peristiwa sepanjang zaman berlaku perang salib 200 tahun, tuan-tuan. Melibatkan 9 siri perang salib 200 tahun sesudah kewafatan Nabi SAW. Perang salib ini perang antara Islam dengan Kristian. Waktu itu Yahudi tak terlibat sebagai perancang utama, tapi Kristian. Apa yang dibuat oleh Kristian? Mereka menggerakkan kempen ketenteraan secara besar-besaran di Eropah dengan kempen untuk menghancurkan Islam. Dan mereka berjaya mengumpulkan dana yang besar. Mereka berjaya mengumpulkan bilangan tentera yang ramai. Di kalangan hamba-hamba ketika itu diberikan janji, kalau kamu berani untuk masuk berperang melawan Islam dan ditakdirkan peperangan ini dimenangi oleh kita, maka kamu akan dibebaskan sebagai orang merdeka. Ini kempen besar-besaran di Eropah pada zaman perang salib. Tuan-tuan, mereka mengangkat salib sebagai lambang peperangan itu. Kononnya ini adalah peperangan untuk menegakkan kebenaran, Holy War. Itu sebab dinamakan perang salib. Sebab salib diangkat secara besar-besaran selama 200 tahun. Dan akhirnya mereka tetap gagal mengalahkan Islam. Sebagaimana kita pernah sebut, tuan-tuan, dalam hujung siri perang salib itu muncul seorang ketua perang salib ni, iaitulah Raja Perancis, King Louis yang ke-9. Apabila King Louis ini yang menjadi arkitek perang ketika itu, tiba-tiba kalah juga kumpulan mereka dan dia sendiri ditawan oleh tentera Mesir Islam ketika itu, tuan-tuan. Dalam masa dia menunggu kawan-kawan dia bawa duit untuk menebus dia daripada tawanan Islam ni, waktu itulah dia menung, tuan-tuan. Dia mikir seorang-seorang dalam penjara. Apa sebab umat Islam tidak pernah kalah-kalah? Walaupun ketika perang, mereka dalam keadaan berpuasa.
Walaupun ketika perang, bilangan mereka lagi kurang, persenjataan mereka lagi ketinggalan. Tapi kenapa mereka tak boleh dikalahkan? Akhirnya mereka melihat tentang jihad yang ada pada umat Islam. Islam nak mati syahid. Islam nak mati syahid. Maka apa yang difikirkan oleh King Louis ni? Dia fikirkan satu cara baru yang perlu digunakan untuk menggantikan peperangan konvensional, peperangan secara depan-depan. Maka cara baru itulah yang hari ini dikenali sebagai perang psikologi. Boleh faham tuan-tuan? Al-Ghazwatul Fikriyah. Iaitulah menentang Islam bukan dengan menggunakan senjata, bukan dengan Kalashnikov, AK-47, dengan M16. Tidak. Tapi menggunakan seni, budaya, pendidikan, hiburan, tuan-tuan. Menggunakan elemen itu untuk menghancurkan Islam. Dan akhirnya hari ini secara jujur kita mengakui senjata ini mengenai sasaran, tuan-tuan. Terutama sekali pada akhir zaman ini kita melihat antara sebab kelemahan umat Islam apabila generasi pemuda belia kita berjaya dihanyutkan menerusi senjata perang psikologi. Pada masa yang sama, kita mempunyai kumpulan kepimpinan negara, tuan-tuan, yang tidak lagi menjadikan matlamat Allah dan Rasul sebagai asas dalam perjuangan dan kehidupan. Mereka sudah dikuasai oleh kecintaan pada dunia, dan mereka menjadi kumpulan yang paling takut dengan mati, dan akhirnya itulah yang menyebabkan dunia Islam ini, walaupun mereka ramai 1.6 bilion, tapi mereka macam buih di lautan yang nampak hebat daripada jauh, bila pergi dekat sentuh pada hujung jari, pelepuk-pelepak, pecah habis, tuan-tuan. Itu rupa keadaan umat Islam hari ini. Digertak sikit saja oleh Barat, khususnya Amerika, maka kita tak ada upaya untuk buat apa-apa, tuan-tuan. Even melihat kepada saudara kita yang sedang dianiaya di tempat-tempat peperangan, di tempat-tempat yang bersifat huru-hara tadi, kita tak mampu nak bantu, tuan-tuan. Itu kelemahan kita hari ini. Jadi inilah antara senjata yang dilaksanakan oleh Yahudi dan Kristian pada sepanjang masa. Antaranya oleh ulama kita, dia ringkaskan, antaranya menggunakan kempen tadlil, iaitu menyesatkan kita, tuan-tuan. Menyesatkan kita. Sama ada dengan filem-filem, dengan budaya-budaya fashion yang kita sebut tadilah. Yang keduanya tahrif. Dia cuba untuk menyelewengkan fakta. Fakta-fakta baru disebarkan tentang macam-macam lah. Fakta tentang ilmu pendidikan akademik, tuan-tuan. Ini banyaklah kawan-kawan kita faham sangatlah benda macam ni, tuan-tuan. Mereka masuk melalui dunia akademik, mereka menubuhkan institusi orientalism, dan mereka menjadi lagi alim daripada alim ulama Islam, tuan-tuan. Tetapi kealiman mereka bukan untuk mengangkat Islam, tetapi kealiman itu digunakan untuk menjahannamkan Islam. Itu peranan orientalism, al-ishtirakiyah, tuan-tuan. Al-ishtirakiyah sepanjang zaman, tujuannya ialah untuk menghancurkan Islam daripada dalam, dengan menghantar sarjana-sarjana dia mempelajari ilmu agama, ilmu Islam, yang akhirnya digunakan ruang itu untuk menyeleweng fakta-fakta agama. Boleh faham, tuan-tuan? Hari ini pun ada kan pusat-pusat pengajian Islam di universiti barat, tuan-tuan. Universiti barat. Dan pernah muncul tokoh yang bernama Dr. Snout Haronji. Rasanya kita pernah sebut, tuan-tuan, Snout Haronji, yang menjadi orientalis yang cukup dahsyat, tuan-tuan. Orang Belanda yang berperanan besar merosak dan memusnahkan Islam di Indonesia pada hujung abad yang ke-19 dulu. 1873 berlaku perang di Aceh. 1906 Belanda berjaya mengalahkan Aceh, hasil daripada sumbangan daripada Snout Haronji yang berlakon menjadi orang Islam dengan nama yang dirubah Kiai Haji Abdul Ghafur, menguasai bahasa Arab, menghafaz hadis, menghafaz Quran, dan orang Islam percaya dia ni orang Islam. Orang Islam beri gelaran Tok Syekh kat dia, Kiai,
dan diberikan tauliah untuk mengajar seorang masjid, tuan-tuan. Waktu dia mengajar di seorang masjid, itulah dia menyebar kesesatan tentang Islam. Antaranya hadis-hadis palsu, tuan-tuan, disebar. Man zara'a bazinjan dakhala al-jannah. Barang siapa hak tanam terung boleh masuk syurga. Itu hadis yang dia reka. Menyebabkan ramai orang sambut, tuan-tuan, cari benih terung, pacak cucuk belakang rumah, merimbun-rimbun terung, tuan-tuan. Akhirnya terung jadi longgokkan sampah. Pasal apa? Sebab orang tanam bukan pasal nak komersial. Orang tanam pasal nak masuk syurga. Maka faham dia bagaimana mudahnya orang Islam diperbodohkan. Boleh faham, tuan-tuan, senak Oranji. Akhirnya dia pergi kepada penjajah Belanda, dia beri cadangan. Kamu tak akan berjaya mengalahkan tentera Aceh kerana mereka menentang kamu dengan semangat jihad. Aceh mengisytiharkan Holy War di Aceh, tuan-tuan. Kamu tak akan boleh kalahkan mereka. Sebab kamu guna cara keras. Maka kalau nak menang, kamu kena ubah strategi. Bagaimana cara, tuan-tuan? Guna cara diplomasi. Okey, maka dia tunjukkan jalan. Orang Islam ni ada dua pattern, ada dua jenis. Jenis yang pertama, Islam budaya. Islam budaya. Islam budaya ni, Islam mak suka duk semayang, suka duk baca Yasin, suka beramal, surau masjid tempat mereka. Maka hak ni kamu kena berkawan dengan dia. Kamu bagi sejadah kat dia, bagi tasbih kat dia, kamu bina surau masjid kat dia. Kalau surau masjid tak besar, besarkan. Kalau nak jalan, bagi jalan untuk mereka mudah sampai ke surau masjid. Dan orang ni, kamu bawa mereka pergi ke Mekah. Bagi haji kat dia. Nescaya mereka akan lihat kamu adalah kawan sahabat yang sentiasa mesra dengan mereka. Yang kedua, Islam siasah, Islam politik. Islam siasah, Islam yang tidak akan berhenti melainkan mereka berjaya menegakkan syariat Allah Ta'ala. Maka Islam ini kamu tak ada jalan lain melainkan kamu kena hadapi dengan senjata. Lawan dia. Selagi mana mereka tak menang, selagi itu mereka menentang, maka kamu lawan dengan penentangan juga. Akhirnya Belanda mengikut saranan Senak Harunji, Kiai Haji Abdul Ghafur tadi, tuan-tuan. Maka apa yang berlaku pada umat Islam di Aceh? Pecah dua. Satu kumpulan kata Belanda ni orang baik. Dia tolong buat masjid. Kenapa kita nak lawan dia? Satu lagi yang nampak tentang strategi dan helah licik Belanda ini. Akhirnya umat Islam di Aceh berpecah dua. Itu sebab Belanda berjaya menguasai Perang Aceh 1906. Dan selepas itu Senak Harunji berlepas diri, tuan-tuan, cuci tangan, balik ke Belanda, bertugas di Universiti Leiden. Itu kisah munafik agung, orientalis barat, dan satu watak bagaimana usaha yang digerakkan oleh Yahudi dan Kristian sepanjang zaman. Dia ni adalah Kristian Ortodoks, tuan-tuan. Itu yang berlaku dalam sejarah kita. Maka atas urusan permusuhan inilah kita sentiasa perlu berhati-hati supaya kehidupan kita bukan sekadar berjaga-jaga daripada iblis dan syaitan, tetapi juga syaitan-syaitan yang datang dalam bentuk manusia, sama ada Kristian, Yahudi ke apa, itu juga adalah sebahagian daripada musuh-musuh yang perlu kita hadapi dengan ilmu, dengan persiapan ilmu, tuan-tuan, dengan persediaan pada setiap masa. Sekadar ni saja untuk hari ini, tuan-tuan. Panjang umur, kita sambung pada matan yang seterusnya. Ada tuan-tuan nak tambah apa-apa, silakan. Abang Ji, silakan. Yusuf, nak tambah apa-apa? Ustaz Arun, kira? Ustaz Azmi? Hari ni sepatutnya giliran ustaz lain ni. Ada ustaz, ada akak-akak agamanya. Ingat kau Ustaz Hanafi ni? Allah. Saya tukar jadual dengan dia untuk bulan ni, ustaz ya. Ustaz ni. Kalau tak ada apa-apa keperluan. Tak ada ya? Haji Yusuf, ada apa-apa? Tak ada. Lain macam macam ni. Mesti tak sarapan lagi. Sekadarnya ni kita akhirkan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi